سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. Kalau nak rosakkan tanam-tanaman, rosakkan akarnya. Kalau mau rosakkan satu bangsa, rosakkan sejarah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penjajah pernah menjajah kita 444 tahun. Bermula daripada Portugis datang menjajah kita 1511 dan mereka mengambil masa 150 tahun menjajah kita. Datang Belanda 180 tahun menjajah kita. Datang Inggeris, jajahannya adalah balance daripada jumlah itu 444 tahun. Dulu ni peta kita tak macam ni. Kerajaan kita luas. Kerajaan kita tak ada sempadan. Pernah tak tengok peta lama? Bukan ada Selat Sunda, bukan ada Selat Melaka, semua sekali. Dulu negara kita tak macam ni. Negara satu benua. Sumatera, Tanah Jawa, belah Kalimantan sana, Borneo. Lepas tu kita sini sebenarnya Tanah Melayu. Lepas tu atas tu Thailand. Kan ada Seketing Kera. Sebab tu Selat Sunda tu ialah dataran yang paling rendah sekali. Tuan-tuan, sebelum daripada ada kerajaan Melayu Melaka, dia ada kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua ni adalah kerajaan sebelum daripada wujudnya kerajaan Melaka. Dakwah Islam ni mula tersebar di alam Melayu sejak abad ke-7 Masihi lagi, iaitu abad pertama Hijrah. Berterusan hingga abad ke-8 secara istiqamah oleh pedagang-pedagang ataupun pendakwah Arab ni.
kita boleh lihat agama Islam mula bertapak ke alam Melayu ini melalui dua tempat, iaitu kerajaan Kedah Tua dan Pelak yang di dalam daerah Aceh Utara pada hari ini. Di situ terbentuklah kerajaan Islam yang pertama di alam Melayu, iaitu kerajaan Islam Pelak sekitar tahun 840 Masihi yang dipimpin oleh Sultan Ali bin Said Maulana Abdul Aziz, iaitu anak kepada Said Ali bin Muhammad bin Ja'far As-Sadiq dan puteri Makhdum Tan Shuri. Kerajaan Kedah Tua ni pula katakan Islam telah mula bertapak selewat-lewatnya pada abad ke-9 Masihi melalui pedagang-pedagang Arab. Salah satu tokoh dia yang bernama Syekh Abdullah Al-Qumairi Al-Yamani merupakan salah seorang pendakwah yang pertama yang menyebarkan agama Islam pada kerajaan Kedah Tua. Hal ini dibuktikan dapat dikuatkan lagi apabila ahli arkeologi menemui batu cok nama yang tertulis perkataan Ibnu Sirdan yang mana merupakan kepunyaan anak murid kepada Syekh Abdullah Qumairi. Hubungan kerajaan Kedah Tua dan dunia Arab ni dapat dibuktikan betul dengan mana dijumpai mata wang shilling zaman Khalifah Al-Mutawalli yang bertarikh tahun 848 Masihi yang ditemui di Lembah Hujan. Melalui dua tempat ni lah agama Islam terus berkembang dengan pesat di alam Melayu. Nusantara ni lah Kedah Tua. Dia sampai ke Burma, mau sampai ke Filipina. Ni semua Melayu semua. Orang Jawa kata kami tak Melayu, kami Jawa. Sebenarnya Jawa tu Melayu lah. Budaya orang Jawa ni sama macam orang Kelantan. Sebab dakwah Wali Songo tu bermula di Kelantan. Di Bukit Panau, Tanah Merah, Kelantan. Di Bukit Panau tu lah tempat mereka beruzlah. Bergeraklah nenek moyang mereka tu ke Tanah Jawa. Sampai mengislamkan seluruh Indonesia. Mereka dah buat mengislamkan seluruh pelusuk tanah bumi di Indonesia. Satu tempat yang mereka tinggal untuk kita, iaitu Bali. Bangsa Melayu ni satu bangsa yang cukup terkenal. Dulunya disebut satu tamadun yang sangat agung. Bangsa yang mana dah ada sangat-sangat lama, kurun lama. Berbilang bangsa yang ada di dunia ini, setiap bangsa tersebut mempunyai pelbagai agama. Bangsa Melayu tidak. Maka inilah satu-satunya bangsa yang mana mempunyai hanya satu agama, iaitu kalau kita sebut Melayu, mesti Islam. Bukan itu sahaja, bahkan satu bangsa yang sangat tinggi budi pekerti, yang sangat kuat mempertahankan agama, bangsa dan negara. Ini kerana Melayu dan Islam ni tak boleh kita nak pisahkan. Tapi dimulakan dengan sejarah sebelum Islam, lepas tu barulah mai era Islam. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Kerajaan Kedah Tua ini adalah sezaman dengan kerajaan Al-Ayyubiyah. Ayyubiyah ini adalah kerajaan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi menubuhkan empire-nya di Mesir. Kejayaannya adalah membuka Baitul Maqdis. Dia berjaya membuka Baitul Maqdis dan orang tak pernah tanya macam mana dia boleh buka Baitul Maqdis, ataupun tak banyak orang tanya macam mana kejayaan tercapai. Di antara sebab kejayaan tercapai di kawasan Nusantara, maka dia hantar pelayar-pelayar untuk mencari bahan-bahan untuk digunakan sebagai tujuan perniagaan. Ingat zaman itu barang dagangan yang paling dikehendaki adalah rempah. Dijadikan untuk bahan-bahan perawatan dan ubat-ubatan
sebab rempah-rempah ni dikombin-kombin dia jadi bahan sebagai perawat. Dan satu lagi memang rempah itu untuk tujuan menyedapkan makanan. So siapa menguasai pasar rempah, dia menguasai dunia. Jadi Sultan Salahuddin minta pedagang Arab datang cari tempat tu. Tanah Melayu ni dipanggil dengan Semenanjung Emas. Dia panggil Golden Cherosene. Ni nama lama orang Melayu ni, nama digelar orang putih kelak, Golden Cherosene. Semenanjung Emas. Kalau bahasa lama lah, orang bahasa lama dia panggil Suvarna Bumi. Kaya tak kaya ni, dalam dunia ni, inilah tempat yang paling banyak mahal. Dan rempah ratu yang paling mahal adalah di kawasan Nusantara. Nusantara adalah pembekal terhebat di dunia yang menyebabkan benda itu menjadikan semua pedagang nak datang. Perniagaan itulah yang membantu kerajaan Salahuddin untuk menang atas peperangan Salibiyah. Kena ingat, perang Salibiyah ni 200 tahun. Islam dapat di zaman Sultan Salahuddin kerana kekuatan ekonomi yang memuncak. Ekonomi itu dibantu oleh kerajaan Nusantara dan dibantu oleh kerajaan Kedah pada masa itu. Salah satu juzuknya adalah berjaya tawan, ambil balik wilayah yang sangat-sangat menjadi rebutan tiga agama besar. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ada seorang penulis kita tuan-tuan, namanya Dr. Hasanuddin Yusof. Dia ni adalah pensyarah di UKM. Dia tulis satu buku tajuknya Miftah Melayu. Sebab orang Melayu ni dia bukan bangsa semata-mata, dia adalah tamadun. Sebab tu bila sebut Melayu pula, jangan nampak orang Melayu. Sebab dalam tu banyak bangsa yang berkumpul menggunakan Melayu. Antaranya bangsa Banjar, Bugis. Termasuk satu bangsa yang kita ingat dia bukan bangsa, namanya Kerinci. Kerinci tu bangsa Melayu. Jadi kalau tuan-tuan tengok kampung Kerinci tu adalah orang Melayu. Dia macam kampung Jawa, macam kampung Bugis, gitulah. Macam kampung Kedah, macam kampung Pahang di Riau, tuan-tuan. Jadi ni keadaan kondisi zaman tu. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. Orang Melayu terkenal sebagai pedagang dunia. Seorang penulis barat namanya Kevin Raleigh. Dia tulis dalam satu buku, dia pengkaji, dia kata orang yang paling kuat berdagang, yang nombor satu berdagang, yang mula-mula berdagang adalah orang-orang Melayu. Kajiannya ini dibuktikan oleh kajian yang dibuat oleh Linda Schaffer. Linda Schaffer ni, dia buat kajian tentang maritim di Nusantara. Didapati zaman itu kapal yang paling banyak keluar adalah daripada kawasan Nusantara ini. Dan dia logik sebab apa? Sebab orang Melayu, dia duduk di kawasan bukit bukau dan hutannya tebal.
Itu hutan-hutan yang penuh tu, itulah bekalan rempah yang tak pernah habis. Zaman dulu orang tak boleh rempuh ikut jalan biasa kerana bukit bukaunya, hutan simpannya berlapis-lapis. Itu hutan katu listiwa. Berjalan guna darat, perjalanannya tak panjang sebab dia tak bergerak. Kalau unta berhenti, berhentilah. Perjalanan laut, dia buat kapal. Kapal tu akan terus bergerak selagi mana duduk di atas air, tuan-tuan. Linda Schaffer, Kevin Raleigh buktikan orang Melayu pernah bawa barang dagangan sampai pergi ke Afrika. Dan orang Afrika belum boleh buat kapal di zaman itu. Ada seorang penulis Arab namanya Al-Idrisi. Dia kata sepanjang catatan dia, orang-orang Melayu telah berlayar satu dunia, pernah ditemui kapal-kapal ini di kawasan-kawasan perniagaan. Tak kala orang-orang lain belum berani berlayar satu dunia. Inilah di antara punca kenapa kita senang terima Islam. Sebelum mereka masuk Islam, sepanjang mereka berdagang di seluruh tempat, mereka connecting people daripada masyarakat Muslim. Kebetulan orang-orang Islam yang diajar oleh Nabi daripada Quraisy, daripada orang-orang Arab, memang mereka adalah masyarakat pedagang. Mereka telah berhubung lama dengan dunia Nusantara sebelum daripada orang-orang Melayu masuk Islam. Orang yang banyak berhubung dengan orang Melayu daripada tanah Arab adalah orang-orang Yaman. Sebab tu lepas Islamnya Yaman, perhubungan awal itu sudah menunjukkan orang Melayu dah kenal pedagang-pedagang Arab ini. Jadi bila dah ada hubungan, bila dah ada connecting, dah ada perdagangan, dah ada kawan berkawan, bila akhir sekali diceritakan Islam, wow, hebat agama kamu. Dalam masyarakat orang Melayu ni ada pelbagai agama. Di antaranya orang sebut agama animisme. Animisme ni dia panggil pada semangat roh. Sebenarnya animisme itulah bayangan kepada agama Hanif. Agama Hanif ni ialah agama Nabi Allah Ibrahim AS. Hanifan Musliman. Hanifan Musliman. Agama Hanif itulah merujuk kepada animisme. Mai Islam ke tanah Melayu, jadi mudahlah raja tu terima Islam tu pasal apa? Sebab selarilah dengan agama Nabi Allah Ibrahim. Cumanya bagi duk balik dalam law dia, ni syariat baru. Itu je. Itu yang mudah raja-raja terima Islam. Dan mereka masuk Islam perlahan-perlahan. Seorang demi seorang. Seorang demi seorang. Maka cerita yang berlaku di Nusantara sama. Datang saja pedagang, mereka bukan hanya berdagang, mereka juga pembawa agama. Akhir sekali, perdagangan di Eropah sangat mantap di tangan orang Islam, berpunca supplier daripada kawasan Nusantara. Jadi sebab tu saya kata tadi bahawa ini adalah perjuangan nak bagi tahu kita kena review balik kehebatan dan kekuatan kita agar kita tahu kita adalah suatu kelompok yang gemilang. Bisikan keluhan hasrat hati di akhir jambangan kisah sedih, mengundurkan diri serta pergi, membawa derita sendiri. Apakah dosaku padanya? Ku pergi dengan harapan mencari teman seiring jalan. Ku menanti setia
kawan menuju jalan-Mu, oh Tuhan. Lambaran terakhir ku berikan, tanda terpisahnya segala ikatan. Meratap menyesal tiada guna, anggap tiada lagi di dunia. Pasal apa berlakunya? Sebab berlaku satu letupan besar dia panggil super volcano. Apa super volcano tu? Letupan gunung berapi yang paling dahsyat dalam sejarah dunia. Bila betul letupan tu, Nusantara pun pecah. Dunia hancur adalah dunia Islam. Jadi maknanya ini rahmat Allah untuk orang lain daripada kejahatan golongan kufar. Subhanallah.